dalam YouTube. Okey. Baik, so kita lihat pengenalan kepada ekonomi. Dan hari ini kita akan memberi kefahaman tentang apa itu ekonomi. Okey. So, ekonomi itu sebenarnya apa, cikgu? Okey, ekonomi sebenarnya adalah ini ya. Iaitu ilmu ekonomi pada asasnya ialah dikaitkan dengan cara sebuah isi rumah memperoleh, mengagihkan dan menggunakan pendapatannya untuk memenuhi keperluan dan juga kehendak sehingga isi rumah tersebut dapat mencapai keputusan yang maksimum. Okey. Jadi ilmu ekonomi ni apa ni? Ilmu ekonomi ialah satu bidang sains sosial yang mengkaji cara manusia mengurus sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Ini kamu kena betul-betul jelas apa itu ekonomi ya. Sebab itu cikgu suka untuk berkongsikan dengan kamu tentang apa itu ilmu ekonomi. So ekonomi. Okey, terhad dengan tak terhad. Okey, bagus. Okey, iaitu okey, tak apa Zarif. Okey, cikgu terangkan ya. Baik, iaitu ilmu sains sosial. Okey, yang mengkaji bagaimana manusia menggunakan sumber yang terhad bagi memenuhi kehendak yang tidak terhad. Okey, baik. So, so kalau kita lihat di sini mungkin ramai yang kalau kamu perhatikan betul-betul, ada beberapa perkataan yang penting kat sini, iaitu pertama sekali tentang dia adalah satu ilmu sains sosial yang mengkaji cara-cara bagaimana manusia menggunakan sumber yang terhad bagi memenuhi kehendak yang tidak terhad. Maksudnya di sini, maksudnya apa tahu? Iaitu ekonomi satu ilmu yang mengkaji bagaimana manusia gunakan sumber yang ada. Maknanya apa yang dia ada untuk memenuhi kehendak yang tak mencukupi, yang tidak terbatas. Dia begini. Dia begini. Contohnya macam kamu pelajar. Kamu diberi duit belanja RM10 sehari. Contoh duit belanja sehari RM10. Tetapi cikgu nak tanya kamu lah Zarif, Adriana dan juga Wan. Kalau katakan sehari RM10 cukup tak duit belanja? Sehari cukup tak RM10? Maybe. So cukup. Adriana kata cukup. Cukup rasanya. Memang kita rasa cukup. Tetapi bila kita makan kan tak cukup. Bila kita kadang-kadang beli tu, beli ni, kita dah beli pensel, kemudian beli kuih, pergi kantin, beli nasi lemak, nak makan semua kan, tak cukup lah. Jadi padahal kita nak lebih lagi. Kita nak, contohnya kita nak makan apa? Nasi lemak satu, kita nak order teh ais satu, kemudian kita nak kuih 3 biji, kemudian kita nak ambil bihun sikit, kemudian kita nak coklat. Kan? Bila kita fikir-fikir balik kan, kira-kira kan, dia RM5, ini RM3 ni apa? Alamak, semua total RM12. Duit belanja RM10. Nampak tak? Maknanya manusia nak gunakan sumber yang terhad, iaitu duit yang tak cukup tu, duit RM10 untuk memenuhi kehendak yang RM12.5 ni, yang nak semua ni. Kalau ikut kehendak, kalau ikutkan nak beli semua. Macam kamu pergi bazar Ramadan. Ingat tak pergi bazar Ramadan? Ingat tak pengalaman kamu pergi bazar Ramadan? Pergi bazar Ramadan, kalau boleh nak beli semua. Murtabak, kemudian juga bihun, kemudian juga air coklat, kemudian juga dengan murtabaknya, dengan roti john, roti jala, bagai semua kamu nak beli. Tapi kamu bawa berapa ringgit? Mungkin kamu bawa RM20 je. Cukup tak? Tak cukup. Jadi inilah sebenarnya ilmu yang mengkaji macam mana manusia nak gunakan duit dia yang tak cukup ni, yang terhad ni, duit dia yang RM20 ni
untuk memenuhi kehendak dia yang banyak ni. So itulah dia yang dipanggil ekonomi. Maknanya, okey, sumber yang terhad tu salah tak? Tak salah. Okey. Tetapi kehendak yang tidak terhad juga tidak salah. Sumber yang terhad tak salah. Kehendak yang tidak terhad pun tak salah. Tapi kamu kena buat apa? Kamu kena matchingkan dia supaya dia sama. Sumber yang terhad sama dengan kehendak yang tidak terhad. Tapi kalau sumber tu terhad, kehendak pula jadi lebih besar, kehendak jadi lebih banyak, itu yang kamu kena kaji balik. Macam mana nak uruskan kehendak yang tidak terhad itu. Dan manusia ni memang selalunya kehendak dia tak terhad. Kehendak dia tak terhad. Contoh apabila kamu satu hari kamu dah dapat ayah kamu belikan game. Okey, belikan game. Oh, main kat komputer. Oh, seronoknya. Oh, dah puas hati. Lama-lama kan kamu rasa, ya, tak nak main game lah dekat PC. Habis tu nak main kat PS. Abah kamu pun belilah PS2. Kamu pun main PS2. Main PS2. Kemudian, bah, tak best lah, bah, kan? Habis tu saya nak PS3. PS3 pula. Abah kau bagi PS3. Kemudian dah main, bosan juga. PS4. Maknanya apa? Nampak tak? Kehendak tu terhad tak? Tidak. Kehendak tidak terhad. Kehendak keinginan. Keinginan tu memang tidak akan terhad. Lepas, ya. Kamu boleh kata ianya nafsu. Betul kan? Betul kan? Memang dikatakan sebagai nafsu. Tetapi, nafsu tu tak salah kalau kamu tahu menguruskannya. Kalau kamu tahu menguruskannya. Kamu nak makan ni, nak makan tu, nak makan ni, nak makan tu. Tapi kamu tahu duit kamu RM10 je. Jadi kamu kena berbelanja mengikut amount sedia ada, RM10 aja. So tak bolehlah kamu, nak makan tu, nak makan ni, nak makan tu, tak makan ni. Tapi okey, duit RM10. Oh, macam mana cara nak ni? Oh, aku kena dapatkan juga macam mana pun. Aku curi lah. Aku rampas lah. Aku ugut lah makcik karipap ni supaya berikan aku kuih. Tu tak boleh lah. Nampak tak? Maknanya nafsu ni, kehendak yang tidak terhad ni, kita perlu kawal. Kita perlu manage, uruskan supaya dia sesuai dengan sumber yang terhad. Itu sebenarnya. Okey, ya, kita kena pilih. Nanti kita kena pilih. Jadi inilah ilmu ekonomi, iaitu mengkaji macam mana manusia gunakan duit yang sikit, sumber yang terhad ini untuk memenuhi kehendak dia yang tidak terhad ini. Maknanya untuk memenuhi keinginan yang banyak tu macam mana? Itulah dipanggil ilmu ekonomi. Of course, betul kata Sarif. Nanti kena buat pilihan, betul. Kena buat pilihan. Okey, tapi kemudian nanti kena ada kos lepas dia. Itu nanti kita tengok. Itu dipanggil ilmu ekonomi. So seronok sebenarnya tahu. Sebab apa tahu? Ilmu ekonomi ni akan mengkaji macam mana kita orang biasa ni, okey, membuat keputusan. Itu paling penting. So kalau kita lihat contohnya macam takrif ilmu ekonomi, perkataan ekonomi sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani, iaitu oiko, yang bermaksud rumah tangga, dan nomos bererti aturan. Oleh itu, ekonomi bererti peraturan rumah tangga. So itu kena ingat peraturan yang rumah tangga, bagaimana nak menguruskan kehendak dan dan juga sumber. Baik. Kemudian inilah dia. Berdasarkan ahli ekonomi klasik, ya, yang ini dia kata apa? Ilmu ekonomi sebagai sains kekayaan. So ahli-ahli ekonomi klasik ni menekankan ekonomi sebagai satu sains kekayaan dalam memenuhi keperluan manusia dan cara-cara yang digunakan bagi mencapai kekayaan tersebut. Sebelum itu, okey, cikgu rasa macam bahan daripada buku teks tu macam kurang menarik. Korang nak tengok melalui buku teks ke ataupun melalui nota? Melalui nota cikgu. Mana satu korang nak tengok? Okey.
Mana satu kau nak tengok? Nak tengok daripada buku teks ke nak tengok daripada nota? Okey. Okey, nak tengok nota? Okey lah. So, cikgu akan tunjukkan dari sudut nota lah supaya kamu lebih jelas. Okey. Baik, so kita akan lihat dari sudut nota. Okey, baik. Okey, ini nota yang cikgu akan kongsikan dengan kamu tak lama lagi. Okey, insyaAllah. Okey, kalau tiada arah melintang, cikgu akan kongsikan dengan kamu nota-nota ini. Dan ini adalah nota ekonomi yang cikgu perolehi sendiri. Okey, so ini nota dia. Mana nota dia ni? Okey, kejap, bagi dia keluar. Okey. Okey, baik. So, kita akan lihat. Okey, cikgu, kita akan lihat daripada sudut nota yang cikgu ada. Dan nota itu adalah seperti ini. Okey, itu inilah dia. Okey, pengenalan kepada ekonomi, dan kamu akan lihat konsep kekurangan, pilihan dan juga kos lepas. So, kita akan tengok satu persatu. Okey, baik. Ilmu ekonomi kita dah tengok tadi, iaitu berkaitan dengan oiko bermaksud rumah tangga dan juga nomos bermaksud aturan. Baik. Okey, itu aturan. Dan kalau kita lihat, ilmu ekonomi sebenarnya adalah kajian bidang sains sosial, bagaimana manusia mengurus sumber ekonomi yang terhad, okey, untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Tapi nanti kita akan tengok tentang sumber ekonomi ni sebenarnya bukan daripada isi rumah sahaja atau individu. Kita akan tengok kekurangan masalah-masalah ekonomi ni daripada sudut firma dan juga daripada sudut kerajaan. Kerajaan pun ada dia punya kekurangan dia. Masalah-masalah ekonomi dia ada. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini dia. Cuba tengok Adam Smith, dia kata bahawa ilmu ekonomi sebagai sains kekayaan, menekankan ekonomi sebagai sains kekayaan. Kemudian Alfred Marshall, dia kata apa? Iaitu ahli ekonomi neoklasik, ilmu ekonomi sebagai sains kebajikan, menekankan ekonomi sebagai kebajikan manusia. Dan juga Paul Samuelson, ini dia kata apa? Dia kata ekonomi sebagai satu sains kekurangan dan pilihan. Ini yang kira kata sebagai basic lah. Basic tentang ekonomi. Baik. Kemudian, kalau cerita pasal ekonomi, kamu kena faham betul-betul pasal apa tahu? Pasal tentang kekurangan dan pilihan. Masalah kekurangan ni memang biasa berlaku. Sebabnya apa? Ketidakseimbangan antara sumber ekonomi dan kehendak manusia. Memang tak seimbang lah, sebab kehendak manusia sentiasa banyak. Manakala sumber ekonomi pula terhad. Jadi ini menyebabkan kekurangan. Dan oleh sebab kekurangan itu, maka kalau kita lihat, sumber ekonomi kebiasaannya kurang, manakala kehendak lebih banyak. So, kalau kamu lihat, kehendak tu biasanya lebih berat daripada sumber ekonomi. Contohlah, kalau kita lihat macam diri kamu sendiri. Kamu ada tak impian-impian, kehendak-kehendak yang belum tercapai lagi? Ada tak? Kehendak-kehendak, impian-impian yang belum tercapai lagi kan? Ada. Dan kenapa dia tidak tercapai lagi? Adalah kerana apa? Kerana kekurangan, mungkin kekurangan duit. Mungkin kekurangan masa. Betul, Wan? Mungkin sebab kekurangan duit, mungkin sebab kekurangan masa. Jadi itu dipanggil kekurangan. Nak beli PC tapi still tak cukup duit. Nampak tak? Mungkin PC harga dia 2,000, kamu sekarang baru ada 1,500. Bermakna sumber yang kamu ada ni tidak cukup untuk memenuhi kehendak kamu.
Sebab kehendak memang sentiasa lebih besar. Kehendak biasanya lebih besar daripada kemampuan kamu, lebih besar daripada sumber yang kamu ada. Jadi, itu dipanggil kekurangan. So, bila kekurangan berlaku, maka akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan terbentuknya pilihan. Sebab tu kita tengok kehendak ialah keinginan individu untuk mendapatkan pelbagai barang dan perkhidmatan bagi mencapai kehidupan yang lebih selesa dan mewah. Dan kadang-kadang kita kata ianya sebagai nafsu. Baik, nafsu tu keinginan sebenarnya. Tetapi kalau keinginan tak salah. Cuma keinginan itu perlu diuruskan dengan betul. Keinginan perlu diuruskan dengan betul. Mengikut kemampuan. Contoh kita tengok ini. Kita kata kehendak seperti penghawa dingin, rumah banglo, TV plasma, kereta mewah. Ini semua kehendak. Beza kehendak dengan keperluan. Kehendak ni adalah barang-barang mewah. Kalau keperluan, sebenarnya kita tak perlu pun penghawa dingin. Kita mungkin hanya perlu kipas. Kipas adalah keperluan, tapi penghawa dingin itu kehendak. Nampak tak boleh beza kan? Contoh macam rumah banglo. Boleh je duduk rumah papan. Duduk rumah papan ke rumah kampung ke. Tapi itu keperluan. Tapi bila duduk rumah banglo, itu adalah kehendak. Kemudian TV plasma. Boleh je pakai TV yang biasa. Itu keperluan. Tapi pakai TV plasma, itu kehendak. Macam tu juga kereta mewah. Pakai je lah kereta kancil. Kereta kancil pun sampai juga. Itu keperluan kalau kereta kancil. Tapi kalau pakai kereta mewah, itu dah jadi kehendak. So, itu kita katakan sebagai contoh-contoh kehendak. Kehendak tak salah. Tak salah orang memiliki kereta mewah, semua tak salah. Tapi kena berkemampuan lah. Jadi kalau kita lihat, kehendak manusia ni berdasarkan tingkat pendapatan, kedudukan sosial dan cita rasa masing-masing. Macam kita semua ni lah. Berdasarkan tingkat pendapatan, cikgu memang selesa pakai Android Samsung. Tapi mungkin Zarif suka iPhone. Mungkin Adriana suka pakai Oppo. Atau Wan lagi suka pakai LG. So masing-masing ada dia punya kehendak masing-masing. Jadi kehendak manusia ni berdasarkan tingkat pendapatan, kedudukan sosialnya dan cita rasa masing-masing. Jadi dia tidak terhad. Disebabkan kehendak ni sentiasa bertambah dan berubah dari semasa ke semasa. Baik, cikgu nak tanya macam Zarif, Adriana dengan Wan. Berapa kali kamu dah tukar phone? Cuba cerita. Dah berapa kali kamu tukar phone? Zarif dah 2 kali dah. Wan pun dah 2 kali. Adriana pun dah 2 kali. Kenapa bertukar? Kenapa bertukar kepada 2 kali? Kenapa bertukar? Adakah sebab phone rosak ataupun kamu nak mencari yang lebih? Rosak. Dan kamu mencari yang lebih baik. Nak space yang lebih besar. Ya, betul. So kalau gantikan kepada yang rosak tu ganti pada yang baru, maknanya itu untuk keperluan. Tapi kalau nak space yang lebih besar, itu dah kira kehendak. Boleh je pakai space yang biasa tu kan. Tapi sebab nak cari space yang lebih besar, maka tukar phone. So itu adalah kehendak. Tak ada masalah dengan kehendak tu. Dan kehendak ni sentiasa berubah. Sekarang ni kamu semua dah tukar phone 2 kali dah. Cikgu nak tanya kamu lah, kamu teringin tak nak tukar phone lagi? Teringin tak nak tukar phone lagi? Kan? Zarif kata teringin. Macam mana Wan dengan Adriana, teringin tak nak tukar phone lagi? Teringin tak? Setakat ni tak lagi lah kan. Tapi tak kan. Tapi biasanya normally tak lama lagi ada keinginan untuk bertukar phone. So keinginan tu adalah dikatakan sebagai kehendak. Dan kehendak ni akan sentiasa bertambah dan berubah-ubah dari semasa ke semasa.
So itu kehendak manusia. Oleh sebab itu, contohnya apabila seseorang individu telah memiliki sebuah motosikal, akan timbul pula keinginan untuk memiliki sebuah kereta. Bila selepas memiliki kereta, timbul pula hasrat untuk membeli rumah. So itu semua kehendak. Dan kalau kita lihat, itu memang kehendak. Kita tak boleh elak. Okay, kehendak yang kata apa, yang ada pada setiap manusia. Oleh sebab itu, kalau kita lihat, kehendak individu ni tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Maknanya kehendak individu ni tak mungkin boleh dipenuhi sepenuhnya. Maknanya semua yang dia nak tu dapat. Tak. Kerana apa? Kerana sumber ekonomi yang terhad. Maknanya sumber ekonomi, maknanya dia punya pendapatan, dia punya hasil untuk mendapatkan barang-barang itu, tidak mencukupi dan sangat terhad. Jadi masalah kekurangan ni wujud apabila keinginan manusia jauh melebihi apa yang dapat dihasilkan dengan dalam ekonomi, dengan sumber ekonomi yang terhad. Contohlah, bila lepas kamu habis SPM, kamu pun kerja. Kamu kerja, okey, gaji 1,600 sebulan. Plus minus dengan overtime semua, dapatlah lagi another 500. Okey, another 500. So dapatlah jadi 2,100. Kamu terus berkeinginan, nak beli iPhone lah, kan? Tetapi sebenarnya duit itu tidak mencukupi. Kerana apa? iPhone still harga dia 2,500. So di sini kita tahu bahawa masalah wujud apa? Masalah wujud kekurangan, di mana kamu mengalami kekurangan duit untuk memenuhi kehendak kamu. Apa kehendak kamu? Membeli iPhone. So itulah bagaimana kajian ini dibuat, ya. Dan unit-unit ekonomi. Okey, ini paling penting. Okey, dalam ekonomi ada 3 unit ekonomi, iaitu isi rumah, firma dan juga kerajaan. Okey, makna kalau kita kata firma dengan kerajaan pun kena menghadapi masalah kekurangan ke? Ya. Iaitu mereka semua terpaksa membuat pilihan antara barang dan perkhidmatan yang dikehendaki akibat daripada masalah kekurangan lah. Maknanya tiga-tiga ni akan menghadapi masalah kekurangan. Isi rumah, firma dan juga kerajaan akan mengalami kekurangan. Dan kalau kita lihat, ini daripada kekurangan ini menyebabkan masalah pilihan, iaitu melibatkan pembuatan keputusan dan pengorbanan. Kena fikir. Okey, baik, ada yang tanya, apa itu firma, cikgu? Okey. Firma, bagus soalan tu, ya, Zarif. Firma ni sebenarnya adalah iaitu sebuah, kita kata sebagai kejap. Mana tu? Okey, cikgu ada share dengan kamu ke? Okey. Baik. Okey. Apa itu firma? Okey, firma ni sebenarnya adalah kita kata sebagai satu unit ekonomi, yang mana unit ekonomi ini menjalankan proses pengeluaran bagi mengeluarkan mengeluarkan output ataupun mengeluarkan produk. Mengeluarkan produk. Contohnya kalau kita lihat, seperti ini. Firma, yang dikatakan firma adalah seperti kita kata semua kita kata syarikat yang melakukan proses pengeluaran. Itu firma. Dan banyak yang melakukan proses pengeluaran ni. Contohnya apa? Contohnya macam kalau di Malaysia ni kita ada apa? Contohnya kilang kicap lah, ataupun kita kata ada kilang kereta lah, Pro2 kan, kereta Pro2. Kemudian kita ada apa lagi? Kilang elektronik. Ni semua adalah dikatakan sebagai firma. Dan firma ni apa yang dia buat, iaitu biasanya dalam ekonomi dia akan dibentuk sebagai simbol seperti ini. Korang tengok betul-betul firma sebenarnya akan dibentuk seperti ini. Cikgu buat macam ni. Dia akan buat corong macam ni.
Kemudian dia akan buat corong macam tu dan corong macam ni. Okey. So ini kilang. Ini kilang di firma. So, apa yang berlaku di firma? Okey, so dia akan masukkan buruh. Okey, maknanya iaitu pekerja. Okey, pekerja, dan satu lagi dia akan masukkan iaitu bahan mentah. Bahan mentah. So, kedua-dua ini akan dimasukkan ke dalam itu untuk apa? Kedua-dua ini akan dimasukkan ke dalam kilang, di mana buruh dan juga bahan mentah akan dimasukkan ke dalam kilang, dan kedua-duanya akan masuk dalam mesin sebagainya. So ada mesin-mesin dekat sini. Ada mesin-mesin. So akhirnya selepas itu akan keluar menjadi apa? Menjadi produk. Produk tu apa? Produk. Ataupun dikatakan juga sebagai output. Juga dipanggil sebagai output. Dan kalau kita tengok, kalau kilang kicap, output dia apa? Output dia ialah kicap lah. Kicap. Kalau kilang kereta produk, produk dia kereta. Kalau kilang elektronik, maknanya barangan elektronik. So itu adalah produk. So keseluruhan ini dikenali sebagai firma. Ini semua dipanggil sebagai firma. Boleh faham? Firma yang melakukan proses pengeluaran dan mengeluarkan produk. Faham bagus. So itulah dia firma. Kita belajar isi rumah. Unit ekonomi ada 3 Unit ekonomi ada 3, iaitu isi rumah, firma dan juga kerajaan. So kalau kita lihat di sini, bila semua unit ekonomi ini mengalami masalah kekurangan, maka mereka kena buat pilihan. Pilihan ni kena pilih untuk buat keputusan dan pengorbanan. Dan kena ada pengorbanan kita contoh, tengok unit ekonomi ni isi rumah. Isi rumah iaitu seorang individu, sebuah keluarga atau sekumpulan individu yang tinggal bersama dalam satu bumbung, di bawah satu bumbung dalam satu rumah. So itu dipanggil isi rumah. Jadi selalunya isi rumah akan menghadapi masalah kekurangan sumber pendapatan. Maknanya kurang income. Contohlah macam dalam keluarga kamu. Dalam keluarga kamu, mak kerja, ayah kerja, abang kerja, kakak kerja. Kamu seorang je yang tak kerja. So yang mana satu isi rumah? Semua yang tinggal dengan mak ayah kamu tu, itu dipanggil isi rumah. Dan isi rumah ni kalau dikumpulkan dia punya pendapatan, akan dikira berapa pendapatan dia. Jadi still mencukupi tak? Masih tak mencukupi. Sebab menghadapi masalah kekurangan, dan juga mereka inginkan mendapatkan, mereka ada kehendak masing-masing. Jadi individu, tengok betul isi rumah akan memilih barang yang memberi kepuasan yang maksimum. Ini first time kamu dengar, memberi kepuasan yang maksimum. Sebagai contoh, jika diberi 2 phone, 2 phone, iaitu sama ada Samsung Galaxy S22 dengan iPhone 13. Kedua-duanya berharga RM6,000. Kebetulan kamu ada RM6,000. Kamu ada RM6,000. Bermakna kalau boleh kamu nak beli dua-dua. Tapi kalau beli dua-dua kena ada RM12,000. Kamu tak cukup duit. Kamu ada RM6,000 sahaja. Jadi di antara Samsung Galaxy S22 dengan iPhone 13, yang mana kamu pilih? Cuba kita tahu cikgu. Wan kata iPhone 13. So Adriana, Wan dan juga Zarif, kamu pilih apa? Zarif kata iPhone 13. Adriana, kamu ambil apa?
iPhone 13 ke Samsung Galaxy S22. Okey. So ramai yang memilih iPhone. Okey, ramai yang memilih iPhone. Tetapi bila kamu memilih iPhone, kenapa kamu pilih iPhone? Kenapa kamu tak pilih Samsung? Apa alasan kamu? Okey. Trend. Okey. Baik, lagi Adriana, Wan. Mungkin trend terkini lah. Okey, trend terkini pakai iPhone ya. Baik. Sebenarnya, okey, kamu memilih iPhone tu kerana apa tahu? Kerana kamu yakin iPhone itu akan memberi kepuasan kepada kamu. Bila kamu pakai, kamu rasa macam, uish, aku rasa puas lah pakai iPhone 13 ni. Dengan kamera cantik, dengan dia punya space yang besar, kan. Kemudian juga laju, uish, puas hati lah iPhone 13 ni. So, kamu telah mencapai kepuasan yang maksimum, betul tak? Dengan iPhone 13. Okey, tetapi kamu juga tahu bahawa bahawa kamu juga nak Galaxy S22. Sebab apa? Sebab dia Android. Bila Android ni, banyak apps yang boleh di-download, banyak apps yang murah-murah tak kena bayar. Okey, jadi kamu nak dua-dua. Tapi kamu kena pilih satu je. Sebab kamu mengalami kekurangan sumber pendapatan. Jadi, kamu akan memilih barang yang memberi kepuasan maksimum. So, dalam phone tadi, kamu telah memilih iPhone 13 sebagai phone yang paling memberi kepuasan maksimum. Betul? Zarif, Adriana, Wan. Jadi itulah cara. Okey, kalau kita fikir-fikir balik, itulah cara. Kalau kita fikir, kenapa kita boleh memilih sesuatu barang untuk kita dapatkan? Walaupun mungkin mak kita, ayah kita kata, belilah yang ini, yang lain ni okey. Tapi kamu sendiri kata, saya nak yang itu juga. Saya nak yang tu juga. Kenapa ya? Kerana cita rasa. Dan satu lagi, kamu kena tahu bahawa dengan pembelian itu, kamu akan mencapai kepuasan yang maksimum. Kamu rasa puas, you satisfied. Kita kata satisfied dengan apa yang kamu dapat. So, itulah dia. Okey, isi rumah. Isi rumah berbelanja untuk apa? Untuk memberi kepuasan yang maksimum. Okey, tak kira lah mak kamu ke, ayah kamu ke yang pergi ke Tesco ke, pergi ke Aeon ke beli barang dapur kan. Even barang dapur pun dibeli kerana untuk memenuhi kepuasan yang maksimum. Dia akan beli barang yang memiliki kepuasan maksimum. Bila ada duit, okey, kamu tak cukup duit, kamu nak beli antara murtabak dengan roti john, mana satu ni? Murtabak ke roti john? Murtabak ke roti john? Murtabak ke roti john? Kamu pernah confuse kan? Mana satu aku nak beli ni? Murtabak ke roti john? Murtabak ke roti john? Sudahnya kan, kamu fikir balik, aku rasa elok beli roti john lah. Sebab roti john lagi sedap rasanya. Jadi kamu telah memilih roti john kerana apa? Kerana untuk memenuhi kepuasan yang maksimum bagi diri kamu. Dan daripada situlah kamu telah berjaya memilih satu barang, dan kamu akan lepaskan pilihan yang kedua itu tadi, iaitu murtabak. Nampak tak? Itu isi rumah. Bagaimana dengan yang lain, cikgu? Ada. Yang lain pun ada, iaitu kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, iaitu kalau kita lihat, iaitu daripada sudut firma. Firma pula, syarikat-syarikat iaitu sebuah organisasi yang menghasilkan barang dan perkhidmatan dengan perancangan dan penggunaan faktur pengeluaran. Apa itu faktur pengeluaran? Nanti cikgu cerita. Okey, so secara umumnya firma adalah sebuah organisasi ataupun syarikat yang menghasilkan barang dan perkhidmatan. Dan dengan perancangan dan penggunaan faktur pengeluaran, dan kalau kita lihat juga menghadapi kekurangan, iaitu kekurangan faktur pengeluaran.
Faktor pengeluaran sebenarnya ada 4. Buruh, tanah, modal dan usahawan. Jadi, keempat-empat ni, kalau kurang, ini menyebabkan firma terpaksa, terpaksa membuat pilihan. So kalau kita lihat firma akan memilih pelaburan yang memberikan keuntungan yang maksimum. Harus diingat, kalau isi rumah dia berbelanja untuk kepuasan maksimum. Tapi kalau firma, dia akan memilih pelaburan, dia akan memilih investment, dia akan memilih satu projek pengeluaran yang memberikan apa? Keuntungan yang maksimum. Dan itu matlamat firma. Dia akan memilih. Contohnya Zarif ada kilang. Zarif kata, saya nak buat produk lah, kilang ni dah ada pekerja, saya nak buat produk apa ya? Saya nak buat produk spare part. Antara spare part iPhone 13 dengan spare part Galaxy Samsung S22. So, tapi kamu nak buat dua-dua. Tapi kamu tak cukup pekerja, kamu tak cukup bahan mentah, kamu tak cukup modal. Jadi kamu kena pilih salah satu. Ini firma, ini kalau kamu jadi firma. Kalau kamu jadi owner syarikat. So kamu pun fikir mana yang boleh memberi keuntungan yang lebih Jadi kamu pun pilih untuk membuat iPhone 13 punya spare part. Barang-barang spare part bagi iPhone 13. Sebab apa kamu memilih iPhone 13 untuk memilih pelaburan itu? Kerana akan memberikan keuntungan yang lebih maksimum berbanding untuk buat Galaxy S22. Yes. So itu cara firma bekerja. Ingat firma dia punya dia punya matlamat memang untung aja. Dia tak ada fikir pasal kepuasan, tak ada. Yang fikir untung. Itu penting. Tetapi ada satu lagi. Menarik perhatian pembeli. Betul. Betul. Sebab itu kalau kita lihat satu lagi unit ekonomi yang kita nak tengok, iaitu kerajaan. So kita kata kerajaan tu macam mana, cikgu? Kerajaan ni sebuah badan organisasi yang mempunyai kuasa dalam pemerintahan dan juga menghadapi kekurangan sumber hasil, iaitu kerajaan dia akan dapat pendapatan daripada mana? Daripada cukai. Betul? Daripada cukai. Setiap tahun di Malaysia ni, setiap tahun kerajaan telah mengutip hampir 240 bilion. 240 bilion. Hasil daripada cukai dan kutipan-kutipan yang lain lah. Jadi kerajaan akan memilih projek pembangunan yang dapat memberikan kebajikan masyarakat yang maksimum. Walaupun kita kata kerajaan dapat berbilion-bilion, 240 bilion, tetapi still tak cukup. Sebab apa? Sebab kerajaan sentiasa kena buat projek-projek pembangunan untuk rakyat. Contohnya apa? Kerajaan kena buat sekolah, kena buat jambatan, kena buat klinik, kena buat hospital, kena buat bina jalan raya. Itu semua kerajaan buat. Jadi bila kerajaan nak buat semua, contohnya bila satu masa kerajaan ada dia punya konflik, nak buat sekolah ke nak buat hospital. So bila fikir balik, sudahnya akhirnya kerajaan memilih untuk membuat hospital. Kerana apa? Kerana matlamat kerajaan apa? Kerajaan bukan nak untung Kerajaan bukan nak untung. Kerajaan juga bukan nak kita kata sebagai kepuasan, tidak. Tapi kerajaan nak apa? Iaitu yang boleh memberikan kebajikan masyarakat yang maksimum. Maknanya kerajaan ni cuba buat projek-projek tu untuk berikan sebaik mungkin kebajikan kepada rakyat. Jadi itu matlamat kerajaan.
Kerajaan tak fikir untung. Kerajaan yang paling penting, okey, yang penting rakyat dapat. Yang penting rakyat dapat memajukan diri. Yang penting rakyat dapat keluar daripada kesusahan dan kemiskinan. So itu kerajaan. Sebab itu yang ini kamu kena ingat betul-betul ada tiga unit ekonomi, iaitu isi rumah, firma dan juga kerajaan. Isi rumah, seorang individu atau sebuah keluarga yang tinggal bersama menetap di bawah satu bumbung dan juga mereka menghadapi sumber kekurangan pendapatan, dan mereka akan memilih barang yang akan memberikan kepuasan maksimum. Itu isi rumah. Kalau firma lain. Firma ialah sebuah organisasi yang menghasilkan barang dan perkhidmatan, dan mereka biasanya menghadapi masalah faktor pengeluaran. Kurang pekerja lah. Jadi mereka akan memilih pelaburan yang memberikan keuntungan yang maksimum kepada firma. Manakala kerajaan pula, sebuah badan organisasi yang mempunyai kuasa dalam pemerintahan, menghadapi kekurangan sumber hasil, dan juga kerajaan akan memilih projek yang dapat pembangunan yang dapat memberikan kebajikan masyarakat yang maksimum. So itu matlamat kerajaan. Okey, ada soalan nak tanya? Ya, Wan. Tak ada. Adriana nak tanya apa-apa? Wan tak ada. Mana pergi Wan? Tak ada. Okey, baik. Hilang. Itulah, hilang. Mana pergi? Okey. So, itulah dia kita katakan sebagai tiga unit ekonomi. Iaitu isi rumah, firma dan juga kerajaan. Itu dikatakan sebagai unit ekonomi. Baik, kita teruskan. Okey, faktor pengeluaran. Dalam firma tadi, kita ada lihat tentang firma menghadapi masalah kekurangan faktor pengeluaran. Apa itu faktor pengeluaran? Faktor pengeluaran tu sebenarnya adalah faktor-faktor yang menjadi unsur-unsur yang paling penting dalam menjalankan proses pengeluaran, iaitu dia ada 4. So, faktor pengeluaran ini merujuk kepada sumber ekonomi yang diperlukan untuk mengeluarkan barang atau perkhidmatan, dan ianya bermula dengan tanah, iaitu sumber alam semula jadi. Kemudian yang kedua, ianya juga dipanggil sebagai modal, iaitu alat ciptaan manusia. Dan satu lagi iaitu buruh, iaitu sumbangan tenaga manusia daripada fizikal maupun mental. Dan satu lagi iaitu usahawan, penghasil barang atau perkhidmatan. Nampak tak? Ingat faktor pengeluaran ada 4. Tanah, modal, buruh dan juga usahawan. BTMU. Buruh, tanah, modal dan usahawan pun boleh juga. Boleh Boleh ke tak boleh ni? Boleh Okey, baik. So, ini berkaitan dengan faktor pengeluaran. So, kalau kita lihat faktor pengeluaran, mula-mula kita lihat tanah dulu. Tanah ni sebenarnya adalah anugerah alam semula jadi. Memanglah anugerah Allah lah kan, tanah ni kita berada di pijak ni kan. Dan juga penawaran dia terhad. Apa itu penawaran? Apa itu penawaran? Siapa tahu? Anyone here? Apa itu penawaran? Tak ingat tu? Ke tak tahu? Baik. Dia begini. Ingat dalam ekonomi, kamu kena ingat dia punya konsep-konsep. Konsep-konsep seperti apa? Faktor pengeluaran tu apa?
kemudian juga tentang apa itu firma, apa itu individu, dan juga apa itu penawaran terhad. Kena tahu konsep itu. Kena faham konsep itu iaitu kalau kita lihat penawaran terhad. Apa itu penawaran? Baik. So sebenarnya penawaran itu dalam bahasa Inggerisnya, kejap. Penawaran sebenarnya, cikgu tengok penawaran sebenarnya dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai supply. Supply maknanya yang dia offer, yang dia tawarkan. Maksudnya di sini, tanah penawarannya terhad. Maknanya dia punya supply tak banyak. Setuju atau tidak? Tanah supply dia tak banyak. Setuju atau tidak? Baik, bagus. Kerana apa Kerana kamu kena tahu bahawa sebenarnya tanah ni, kalau kita lihat tanah ni sebenarnya dia terhad. Bukan semua tanah boleh digunakan untuk perindustrian. Bukan semua tanah boleh digunakan untuk pertanian, atau untuk pertempatan, atau untuk perdagangan. Tak boleh. So dia terhad. Sebab itu penawaran dia terhad, supply dia tak banyak. Itu tanah. Kemudian tanah merangkumi sumber-sumber yang boleh diperbaharui dan juga sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui. So cikgu rasa kamu semua pasti tahu tentang apa itu sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Sumber yang boleh diperbaharui ni maknanya contohnya macam apa tahu? Macam hutan, macam pokok-pokok, macam juga kita kata macam air. Itu sumber yang boleh diperbaharui. Kalau sumber yang tidak boleh diperbaharui ni contohnya adalah seperti biji timah, bahan galian gas dan minyak dan sebagainya. So itu semua kategori tanah tau. Dia bukan kategori modal, dia kategori tanah. Maknanya apa yang di dalam tanah pun dikategorikan sebagai tanah. Itu kamu kena jelas tentang tanah. Baik. Kemudian contoh sumber yang boleh diperbaharui adalah seperti hasil hutan dan juga sumber laut. Dan contoh sumber yang tidak dapat diperbaharui ialah seperti sumber galian. Tetapi sesiapa yang ada tanah, dia dapat ganjaran sewa. Tanah ni merangkumi bukan saja tanah, tapi building, bangunan juga dipanggil sebagai tanah. Contoh kalau katakan bapa kamu atau kamu ada rumah kedai. Maknanya rumah dia deretan kedai, tapi tengah-tengah tu adalah slot kedai untuk kamu. Kamu beli. Kemudian kamu tanya pada orang tu, sebelah ini buat apa? Oh, ini buat bengkel kereta. Yang ini buat jualan baju. Saya tak nak buat apa-apa lah. Kan, saya tak nak buat apa-apa dengan ni. Tapi datang orang lain. Cik, boleh tak saya nak gunakan ruangan kedai ni untuk saya berniaga. Nak berniaga apa? Niaga kedai runcit. Boleh, tapi ruangan itu ataupun kedai tu saya punya. So awak kena bayar sewa kepada saya. Jadi bayaran sewa adalah bayaran upah yang diberikan oleh penyewa kepada orang yang orang yang pemilik kedai tersebut. So itu dipanggil sewa. Sewa kedai semua kan. So sewa tanah, memang ada sewa tanah, sewa tanah. Jadi itu adalah faktor pengeluaran tanah. Baik. Yang kedua, modal. Apa itu modal?
Modal ialah alat ciptaan manusia, okay, seperti jentera. Selalu kita sebut modal ni wang kan. Tapi sebenarnya modal tak semestinya wang. Okay. Dia adalah alat ciptaan manusia seperti jentera atau modal wang dalam proses pengeluaran. Sama ada dia beli jentera ataupun juga mereka sediakan wang dalam proses pengeluaran. So, contoh modal ialah seperti apa tahu? Seperti kilang, bangunan dan juga bahan mentah. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan dan pengeluaran. So, siapa yang ada modal, dia akan dapat faedah. Contohnya, okay, katakanlah kamu nak berniaga burger. Kan, kemudian pakcik kamu kata, oh kamu nak berniaga burger, kamu bolehlah ambil aku punya gerai lama kat belakang rumah. Belakang rumah tu aku ada gerai lama, okay, siap roda sekali. Kemudian ada dia punya dapur, okay, dapur untuk untuk berniaga burger semua ada. Kau ambil lah tu. Kamu pun cakap, pakcik, saya pinjam ya. Boleh ambil lah. Pinjam. Nanti lepas tu kamu rasa macam tak sedap hati, kamu pun kata, pakcik, saya bayar sikit-sikit lah kan, saya bayar faedah lah. Kalau ada untung nanti saya bagi kepada pakcik. Kalau ada untung saya bagi pada pakcik sikit. Okey. Jadi modal itu pakcik tu punya, iaitu modal kita kata sebagai dapur tu, iaitu tempat berniaga tu. Manakala selepas kita berniaga, kita akan membayar faedah. So faedah itulah, kita pun dah habis berniaga, kita pun bagi pada pakcik tu. Pakcik, ini faedah saya berikan pada pakcik, sebab membenarkan saya menggunakan modal ini. Iaitu apa? Iaitu menggunakan ruangan dapur dan kedai untuk berniaga burger. So itulah dikatakan modal. Baik. So far boleh faham tak? So far boleh faham Boleh. Baik. Faham cikgu? Baik. Bagus. Dan sebelum itu cikgu rasa agak lemau sikit lah badan cikgu ni. Kalau kamu perasan, dah beberapa kali cikgu rasa macam tak berapa sihat, rasa macam nak tumbang. Kan, mata pedih, kan, mungkin tak cukup rehat ke. Boleh teruskan ke? Zarif, Wan, Adriana. Kalau nak berhenti pun boleh cikgu. Zarif. Wan, apa yang nya Wan? Adriana, apa yang nya Wan? Kau pun nak berhenti juga? Kan? Tahu tak larat puasa kan. Cikgu pun sebenarnya tak larat kat ni. Baik. Tapi kita ada masa setengah jam lagi. Baik, kita ada setengah jam lagi. Baik. Beginilah. Kelas kita pada next week. Sebenarnya cikgu buat kelas kita ni setiap hari Rabu sebenarnya tahu. Rabu sebenarnya, sepatutnya semalam. Tapi cikgu lupa. Jadi cikgu bawa ke hari ni. So mulai next week kita akan buat pada hari Rabu. Boleh? Pada hari Rabu. Boleh Dan satu lagi, boleh tak kita punya masa setengah jam ni daripada pukul 6 sampai 6.30 yang sepatutnya kita habiskan hari ni. Tapi kalau cikgu rasa kalau kita habiskan pun kita akan ting-tong. Kita akan ting-tong, dah macam ting-tong dah sangat. So kita boleh tak setengah jam ni kita campurkan dengan minggu depan punya. So kita jadi 2 jam, bermula pukul 5 sampai pukul 7 pada minggu hadapan. Supaya apa? Supaya kita dapatlah bersedia, dan kita boleh bersedialah fizikal dan mental untuk kelas ekonomi pada minggu hadapan. Baik, bagaimana kata Adriana, Zarif dan juga Wan?